Alhamdulillah, Audah, kita kembali bersama di Ruang Pagi bersiaran langsung pada hari ini, Rabu 21 hari bulan Januari 2026 dan kita akan bersama dengan segmen pembangunan masyarakat. Tajuk yang kita bawakan untuk pagi ini, kerja dengan hati, berkhidmat dengan integriti. Ya, Wali? Betul Jadi sekali. kita akan mempersilakan rakan kita, maafkan saya, narasumber yang kita bawakan di studio Jubilee Emas TV pada pagi ini bersama dengan Yang Mulia Nur Arif Farina binti Haji Rosli selaku pegawai kerja sosial. Jadi Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, kabar baik sihat ya. Ini bukan pertama kali ke Rampai Pagi ya. Bukan. Sudah sering kali diundang ke sini ya. Jadi Alhamdulillah ada rezeki pertemuan untuk bersama dengan kami berdua pagi ini dalam segmen pembangunan masyarakat. Kerja dengan hati, berkhidmat dengan integriti. Satu tajuk yang menarik ya. Untuk kita ketahui bersama. Sebelum itu Puan selesa dipanggil sebagai Puan Farina boleh? Puan Rina pun boleh. Puan Rina ya, manis kita ada panggil apa dengan Puan Rina. Rina. Bukan. Baik, Puan Rina, tajuk kita hari ini, apa maksud kerja dengan hati, berkhidmat dengan integriti ini bagi Puan sebagai seorang pegawai kerja sosial? Puan Rina, silakan. Okey. Sebelum itu sebelum saya menjawablah soalan yang diberikan pada pagi ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTB atas jemputan untuk wawancara kita ni pada pagi hari pada pagi ini ya. Okey, baiklah, kembali kepada soalan yang diberikan oleh Miss kita Barwani. Dengan tajuk yang akan saya sampaikanlah ni ya, kerja dengan hati, berkhidmat dengan integriti. So, tajukan ini ianya adalah merupakan teras kepada profession yang saya pegang pada masanya, iaitu kerja sosial. So, jadinya profession kerja sosial ini, ia sebenarnya secara langsung melibatkan kehidupan manusia, seperti kami ini involved dengan masyarakat lah, yang mana kami involved dengan keluarga yang berdepan dengan masalah, yang mempunyai krisis. Kami juga involved dengan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan, dan juga kanak-kanak yang mempunyai masalah isu sosial lah juga. Kami involved dengan warga emas dan juga orang kelainan upaya serta individu yang berada dalam keadaan vulnerable lah tu. So, yang dimaksudkan oleh saya mengenai dengan bekerja dengan hati ini adalah menjalankan tugas dengan adanya perasaan empati, kesabaran, kefahaman dan juga tanggungjawab terhadap latar belakang sosial, emosi dan juga budaya klien-klien kami. So, jadinya kami ini perlu betul-betul mendengar apa cerita diorang ni, memahami latar belakang keluarga diorang ni, keadaan emosi diorang dan juga persekitaran sosial klien-klien kami. So jadinya kadang-kadang klien ni diorang datang bukan saja memohon bantuan dari segi material. Diorang ni datang adalah untuk mereka ni dapat didengari dan juga difahami. So, khususnya dalam kes kanak-kanak. Saya ni bekerja di bawah unit kanak-kanak. So, jadinya ini cases di Brunei, seluruh Brunei yang melibatkan kanak-kanak, andang dirujuk arah kami lah. So, jadinya bekerja dengan hati ini bermaksud memastikan kepentingan terbaik terhadap kanak-kanak dan juga masyarakat adalah sentiasa menjadi keutamaan kami. Sambil, tapi itu tu walaupun menjadi keutamaan, sambil itu juga kami mesti menghormati apa saja keputusan dan juga peranan ahli keluarga lah juga. Itu kami dah ketepikan lah juga. Okey. So tadi yang saya sampaikan itu adalah maksud bekerja dengan hati. Yang mana adanya perasaan empati tadi tu, kesabaran dan juga kefahaman serta tanggungjawab itulah. Namun pada masa yang sama kami perlu selaraskan dan seimbangkan dengan berkhidmat bertugas dengan integriti, iaitu membuat penilaian keputusan secara profesional, berlandaskan undang-undang dan juga akta dan dasar kebajikan dan juga etika kami, etika kerja sosial. So jadinya integriti ini memastikan bahawa setiap intervensi yang kami buat adalah secara adil, berobjektif dan demi kepentingan terbaik klien-klien kami.
Walaupun tak sekiranya keputusan yang kami perlu buat itu adalah sukar, tapi keseimbangan antara hati dan integriti inilah juga yang menjadikan profession kerja sosial ini sebagai satu profession yang amat bermakna tetapi juga amat mencabar bagi kami lah. Jadi sebetulnya pengalaman itu memang agak mencabar bagi Puan Rina dan juga rakan setugas yang lain. Jadi kalau boleh tahu Puan Rina ya, dapat dikongsikan pengalaman sebenar pula di mana Puan Rina perlu mengekalkan integriti walaupun berdepan dengan situasi yang mencabar, situasi yang sukar. Macam mana? Okey, bertugas dalam bidang kerja sosialnya, kami yang sering berdepan dengan kes-kes yang menyentuh emosi, terutamanya apabila ianya melibatkan kes kanak-kanak lah tu jua. Yang mana kes kanak-kanak ini ianya melibatkan keluarga yang berpendapatan rendah dan juga individu yang berdepan dengan tekanan hidup lah. So jadinya ada satu situasi yang mana klien ini sangat mengharapkan bantuan segera dan kita ni sebagai manusia kita ni ada hati yang automatically hati itu pasti terdorong dan ada rasa untuk membantu sedaya mungkin tani. Rasa kesian. So namun walaupun setiap bantuan dan intervensi yang kami perlu buat itu perlulah melalui penilaian sosial yang teliti serta mematuhi SOP-SOP kami dan juga mengikuti perundangan yang telah ditetapkan lah. So macam dalam keadaan cemanitah integriti kami ini diujilah yang mana apabila kami perlu membuat keputusan yang seimbang lah antara keperluan klien juga dan juga kepatuhan pada garis panduan juga. So kami ini is in between. So jadinya kami berusaha lah mengekalkan ketulusan dalam menerangkan proses terhadap klien kami, operasional keputusan kami, operasional penilaian yang kami buat. So in order untuk memastikan klien ini diorang faham dan at the same time diorang ini dah merasa diri diorang ini diketepikan. Walaupun indah semua permohonan dapat dipenuhi sepenuhnya, tapi dengan adanya pendekatan profesional dan adanya integriti ini dapat membantu mengekalkan kepercayaan klien terhadap sistem kebajikan yang kami ada pada masa inilah. Masya Allah ya, jadi itulah kan apabila kita ni berhadapan dengan situasi sebenar, di situlah integriti kita ni akan tercabar ya. Tetapi itulah atas dasar tugas dan juga tanggungjawab kita ni perlu memberikan yang sebaiknya lah ya. Bagaimana bekerja dengan hati ini Puan Rina ya, dapat membantu membina kepercayaan dan perpaduan dalam komuniti. Okey. Kepercayaan merupakan asas utamalah dalam bidang kerja sosial ini, profesi kerja sosial ini. So apabila profesi kerja sosial ini bekerja dengan hati, klien dan komuniti ini juga akan merasa selamat dan berkongsi. Diorang rasa macam diri diorang tu percaya dalam mengongsikan masalah diorang, trauma yang diorang hadapi, cabaran hidup mereka, because ada certain people they don't want, diorang tidak berani mau mengongsikan lah. Tapi kalau kita ni approach diorang dengan memberikan macam menunjukkan kepercayaan diorang, so slowly diorang akan dapat mengungkapkan, diorang dapat mengongsikan cabaran dan apa yang diorang nantilah masalah yang diorang hadapi dalam kehidupan mereka. So jadinya kita ni pada masa yang sama selain daripada membagi kepercayaan, pendekatan itu kami mesti instill dengan cara empatik. Iaitu tidak menghakimilah dan judgmental bersama dengan klien kami. Kami perlu menghormati maruah individu itu supaya dapat mewujudkan hubungan profesional yang kukuh lah bersama dengan klien. So dengan adanya melalui hubungannya, profesi kerja sosial ini bukan saja berperanan membantu individu, tetapi pada masa yang sama juga seperti yang saya katakan tadi, kami ini in between kan. So jadinya kami ini adalah sebagai penghubung antara masyarakat dengan agensi-agensi kerajaan dan juga pihak berkepentingan yang lain lah. So apabila masyarakatnya diorang melihat bahawa bantuan diberikan secara adil,
ia akan menggalakkan kerjasama, saling sokong-menyokong dan memperkukuhkan perpaduan dalam komuniti. So, diorang ni melihat, kalau diorang lihat ada masyarakat dapat dibantu, diorang pun akan merasa akan membantu ya. Diorang ada chance juga untuk dapat dibantulah. Alhamdulillah. Jadi ada satu yang ingin saya tanyakan ni kepada Puan Rina ni ya. Bekerja dengan hati-ani ada limitasi-limitasi tertentukah untuk kita ni menyumbangkan khidmat kepada klien ataupun orang ramai ni? Kalau kami bekerja dengan hati-ani, there are no limitation lah. Ianya tidak dapat diukur lah. Anang kalau kami punya klien itu, kami tahu diorang ni adalah seseorang individu yang vulnerable. So there are no limitation towards that lah. Apatah lagi kanak-kanak. Apatah lagi kanak-kanak khususnya. So that is when kami tunjukkan apa sedaya upaya kami untuk membantu bis diorang ni lah. Betul. Jadi mereka boleh meluahkan ya apapun juga permasalahan, cabaran kehidupan yang mereka hadapi kepada pegawai pekerja sosial ini. Kira menjadi nombor 2 indong betul kiranya. Kalau kanak-kanak lah untuk mereka mengadukan masalah-masalah mereka ini dan akhirnya nanti mudah-mudahan dengan cara yang demikian akan timbul kepercayaan di dalam diri mereka untuk terbuka lebih kepada pekerja-pekerja sosial ini. It takes time tapi they will ada masanya. It takes time ni maksudnya mengambil masa berapa lama? Beberapa sesi lah perlu dibuat bersama diorang ni lah untuk diorang ni dapat meluahkan perasaan diorang, suara diorang. Kami tidak dapat memaksa lah. Indah semestinya berjumpa on that day terus terbuka hatinya untuk berkongsi. Unless kalau kes itu melibatkan keselamatannya, kami have to teruskan jua. Yang penting at the time kami memastikan ada tempat selamat untuk kanak-kanak itu. Mereka ini datang boleh memilih siapa pekerja sosial yang mereka suka untuk berinteraksi. Kami di Brunei Darussalam ni lah, kami ada 10 orang sahaja pegawai kerja sosial. So ada nantilah ikut rotation lah. Ikut rotation case lah. Okey, faham. Jadi agak menarik sebetulnya kalau kita ingin mengupas lebih lanjut, lebih rinci lagi. Namun kita juga ingin bertanyakan mengenai dengan soalan ini terlebih dahulu ya, Puan Rina ya. Dapat kongsikan apakah sebetulnya cabaran utama dalam mengekalkan ya integriti seperti yang tajuk kita bincangkan pada pagi ini, mengekalkan integriti semasa berkhidmat kepada masyarakat ini dan bagaimana juga Puan Rina dan juga rakan sekelas lain dapat mengatasinya. Okey. Antara cabaran utama yang kami sebagai pegawai kerja sosial ni yang kami hadapi lah, of course tekanan emosi itu memang adalah, tapi and then at the same time kes yang kami terima serta expectation masyarakat lah juga untuk mendapatkan penyelesaian yang segera. So selain itu juga kami ini berdepan dengan dilema etika jualah apabila kepentingan klien, keluarga dan masyarakat perlu ditimbang secara seimbang. So jadinya bagi mengatasi cabaran yang kami hadapi ini, so kami mesti refer back to kami punya kod etika kerja sosial kami, SOP kerja kami, serta bimbingan daripada pihak atasan kami lah juga, dan juga of course rakan setugas kami lah, sesama kami. So jadinya perbincangan kes secara profesional juga dapat membantu dalam memastikan keputusan yang dibuat itu indah bersifat peribadi, indah bersifat judgemental, tetapi ianya fokus berlandaskan kepada kepentingan terbaik klien kami. So di samping itu juga kalau lepas waktu bekerja, of course self-care lah. Self-care. Ada reward sendiri. Ada waktu sendiri juga. Tapi juga. adakah ketikanya macam di luar waktu bertugas itu ada klien yang menghubungi Puan? Yes, kami ada on call selepas waktu bekerja lah. Adakah itu memang dibolehkan ataupun sepatutnya mengikut jadual masa yang mengikut jadual. So every pegawai kerja sosial ada jadual-jadualnya lah sudah on call selepas waktu bekerja. So anang kami ready lah kalau ada aduan, telefon, anang kami terus bertindak lah. Kalau orang rumah memang sudah sedia maklum dan juga faham mengenai perkara ini. Anang faham sudah lah, anang
itu tugasan kami lah. Okey, faham. So seperti yang saya beritahu tadi kan, self care is itulah juga important, dan juga alhamdulillah saya diberikan itulah rakan setugas yang samalah. I mean, kami menghadapi ini bukan seorang-seorang tapi bersama. So dalam ini kami memastikan integriti dan juga profesionalism dapat dikekalkan secara berterusan lah. Kalau nada ni, how are we gonna go forward lah kan? Ada tugas dengan bisai lah, servis satu, macam mana perkhidmatan kami terhadap klien. So jadinya selain daripada itu juga banyaklah cabaran. Selain daripada itu ia banyak mempunyai pandangan dan juga kepentingan yang berbeza. So macam komuniti ni ramai, keluarga ni lain-lain, ia punya jenisnya. And then, so dalam keadaan Anita seperti yang saya beritahu tadi, integriti kami ini diuji. So jadinya kami perlu kekal lah, berpegang kepada kami punya SOP, undang-undang dan juga etika profesional lah, walaupun keputusan yang dibuat itu mungkin tidak menyenangkan semua pihak lah. Tapi pernahkah Puan mengalami situasi di mana Puan merasakan Puan sendiri pastinya dengan ada permasalahan dan juga cabarannya sendiri, ditambah lagi dengan klien yang kalau tidak puluhan ratusan yang turut sama menyumbang, ia menjadi salah satu beban untuk Puan Rina. Memang adalah dikatakan ada mustahil jual lah. Tapi itu tu kami ni yang klien itu tidak boleh dibawakan dengan masalah peribadi lah. So kami have to balance it out lah. Tidak boleh ditunjukkan. Of course we have our own masalah, tetapi masalah klien itu is jadi keutamaan kami lah untuk kami dapat membantu bis dorang ni. Anang sudah bersikap profesional bersikap profesional. Anang itu sudah kita ni punya tugas dan tanggungjawab. SOP yang tertentu. Okey. Baik, itu cabaran daripada segi yang telah dikongsikan tadi, banyak sebenarnya cabaran. Kalau dari segi fasiliti, kelengkapan dan juga peralatan ada sejauh ini. Dari segi tempat ketika bersama dengan klien. Ada special tools kah untuk menangani klien macam mana? Kami selalunya klien-klien kami ni ada yang dirujuk melalui talian. So kalau talian, usually kami selalu telefon dahululah untuk membuat perjanjian. Ada masanya diorang ni membuat walk-in, hadir sendiri ke pejabat kami. So di sana kami berjumpa secara bersemukalah dengan klien-klien kami ni. Tapi pada masa yang sama juga ada juga masanya kami ni membuat lawatan ke rumah-rumah. So jadinya kami buat lawatan ke rumah-rumah itu adalah untuk meneliti dan lebih memahami macam mana kehidupan diorang ni di rumah diorang itu. Bukannya bukannya macam spy rumah diorang ni. Bukannya tujuan kami menjudge diorang, tidak. Tapi kami mahu lebih memahami macam mana kehidupan diorang ni sebenarnya, in order untuk kami dapat membantu bis diorang ni lah. Apa keperluan yang diorang perlukan. So dari sana kami dapat point it out lah apa saja keperluan diorang guna. So kami rujuk lagi lah kepada agensi-agensi yang dapat membantu diorang punya keperluan anilah. Wah, tidak terfikir oleh saya ya. Agak luas skopnya. Rupa-rupanya mereka ini ada juga datang ke rumah ya untuk memerhati. Satu suasana yang sangat mencabar saya rasakan ya. Tetapi mereka memang concern lah apabila lawatan ini dibuat ya. Okey, menarik sekali. Tajuk kita pagi ini dalam segmen pembangunan masyarakat, kerja dengan hati, berkhidmat dengan integriti. Jadi untuk menutup tirai ini, satu soalan terakhir untuk Puan Rina. Apa nasihat Puan Rina kepada lapisan masyarakat, terutamanya golongan muda ataupun belia, agar terus berkhidmat dengan penuh keikhlasan, dengan penuh integriti, Puan Rina? Okey, terima kasih. So nasihat saya kepada golongan orang muda dan terutamanya belia ni adalah mulakan setiap bentuk khidmat dengan niat yang betul. Sama ada kita ni berkhidmat sebagai penjawat awam kah, sukarelawan kah, atau dalam apa jua bidang lah. Tapi keikhlasan itu yang sangat penting, kerana ia akan menentukan macam mana cara kita ni melayan orang tua. So terutamanya mereka yang berada dalam keadaan susah dan juga memerlukan bantuan. So it's a different approach lah lagi ya. So jadinya saya melihat sendirilah bagaimana keikhlasan dan integriti ini boleh memberi
kesan yang besar kepada kehidupan seseorang walaupun melalui tindakan yang kecil. So golongan muda ni perlu sedarlah bahawa berkhidmat dengan integriti ini bermaksud berani melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Dan walaupun yang bukan pilihan yang paling mudah, jangan cepat terpengaruh dengan tekanan sekeliling atau keinginan untuk menggunakan jalan pintas. So sometimes shortcut ni ianya akan membawa yang indah bisa kita pulang. So juga saya juga ingin menasihatkan golongan muda atau belia agar sentiasa memupuk empati dan rasa tanggungjawab sosial. So apabila kita ni bekerja dengan hati ani dan memegang integriti, masyarakat akan meletakkan kepercayaan kepada kita ni. So kepercayaan itu bukan sahaja membentuk reputasi diri, bukan saja tapi ianya turut menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan juga masa depan negara. So ingin saya kongsikanlah satu petikan yang berkaitan dengan tajuk saya pada pagi ini sebagai penutup yang mana petikan ini adalah daripada Mahatma Gandhi. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. So yang bermaksud tujuan hidup sebenar seseorang itu akan ditemui apabila kita ni berkhidmat kepada orang lain dengan secara ikhlas. Alhamdulillah. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat kan kepada orang lain. Ribuan terima kasih kita ucapkan dengan perkongsian pagi ini Yang Mulia Puan Nur Arif Farina binti Haji Rosli merupakan pegawai kerja sosial yang telah pun bersama dalam segmen pembangunan masyarakat, kerja dengan hati, berkhidmat dengan integriti. Ingin rasanya untuk kita bersama lagi di lain kesempatan ni Puan, mungkin dengan perkongsian tajuk yang lain pula ya. Jadi sehingga waktu itu tiba Puan, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.